Terima kasih Speaker. Sedikit sebanyak saya telah menjawab soalan ini ketika penggulungan dalam sesi pengurusan ataupun B. Namun begitu, saya ingin menjelaskan supaya jawapan ini lebih rinci. Pihak kerajaan negeri tidak pernah mengiktiraf penjualan dan pemilikan lot-lot lidi di negeri Selangor. Ini kerana penjualan tanah lot lidi telah melanggar syarat nyata tanah, di mana tanah-tanah lot lidi yang dijual adalah bersyarat nyata pertanian yang tidak dipohon tukar syarat atau pecah sempadan di pejabat tanah dan daerah. Penjualan tanah secara lot lidi ini mengundang pelbagai masalah kepada pembeli berikutan ketiadaan geran individu dan urusan jual beli hanyalah berdasarkan surat ikatan amanah sahaja. Bagi membendung aktiviti penjualan lot lidi ini secara berterusan atau berleluasa tanpa mengikut syarat-syarat pembangunan dan pendaftaran hak milik yang dibenarkan, di mana akan memberi kesan langsung kepada pembeli, mesyuarat penyelarasan pentadbir tanah dan daerah dan pihak berkuasa tempatan negeri Selangor bilangan 1 tahun 2018 yang telah dipengerusikan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor pada 16 Julai 2018 telah bersetuju untuk menolak semua permohonan pendaftaran surat ikatan amanah atas semua sebab bagi kesemua lot-lot kecil tanah pertanian di negeri Selangor. Penolakan ini adalah terpakai di semua pejabat tanah, daerah dan pejabat tanah dan galian Selangor sehingga satu dasar baru dirangka oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau pihak berkuasa negeri. Walau bagaimanapun, tiada sebarang halangan untuk mendaftar surat ikatan amanah bagi kategori tanah selain pertanian. Selain itu juga, kerajaan negeri melalui pejabat tanah dan galian negeri Selangor serta pejabat daerah dan tanah turut melaksanakan pelbagai sesi hebahan dan pemakluman kepada orang ramai berkaitan risiko pembelian tanah secara lot lidi yang tidak diiktiraf ini. Untuk soalan B, pelupusan tanah kerajaan melalui pemberi milikan tanah di bawah Seksyen 76 Kanun Tanah Negara adalah tertakluk kepada individu atau badan-badan yang layak yang dinyatakan di bawah Seksyen 43 Kanun Tanah Negara termasuk generasi baru yang berumur 18 tahun dan ke atas. Kerajaan negeri telah mengeluarkan dasar baru pemberi milikan tanah kerajaan di negeri Selangor melalui Pekeliling Pengarah Tanah Galian Selangor bilangan 3 2020. Selain daripada permohonan pemberi milikan boleh dikemukakan secara individu, permohonan pemberi milikan juga dikemukakan secara berkelompok mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Semua permohonan boleh dikemukakan ke pejabat tanah dan daerah yang berkenaan untuk diangkat bagi pertimbangan pihak berkuasa negeri melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor. Terima kasih. Sejangkang. Terima kasih Tuan Timbalan Speaker. Apakah peranan yang boleh dimainkan oleh kerajaan negeri pada sudut kawalan dan juga penguasaan? Kerana saya dapati di kawasan saya lah masih lagi berlaku. Saya tak tahu sama ada kelulusan sebelum 2018 ataupun hari ini dibuat secara yang tidak legal, tetapi berlaku. Sebab tanah-tanah pertanian yang dulunya kelapa sawit telah dibersihkan dan kemudian diletakkan penanda-penanda lot dan dah mula pun dah buat rumah. Dan ini berterusan saya dapati. Mungkin kerajaan negeri boleh memaklumkan. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Di pihak kerajaan negeri, kawalan yang boleh buat ialah untuk menolak sebagaimana yang dibuat oleh keputusan PTJS ataupun Majlis Pelarasan tadi, menolak trust deed ataupun ikatan amanah yang ingin dibuat di pejabat tanah dan galian sebelum pecah bahagian diluluskan. Jadi bila trust deed itu ditolak, maknanya proses-proses seterusnya itu tidak berlaku. Apa yang berlaku sebelum ini, apabila ikatan amanah itu mampu didaftarkan, mereka telah menggunakan dokumen tersebut seolah-olah kerajaan negeri atau pejabat tanah dan galian telah meluluskan untuk pengasingan tanah-tanah tersebut. Itu kekangan yang boleh kita buat. Selain kedua, saya percaya kepada aduan-aduan orang awam dan tetapi sebahagian daripada mereka ini memang agak licik dan telah beroperasi bukan baru, telah lama dan telah mengakibatkan kerugian berpuluh-puluh ribu. Ada sebahagiannya mereka yang ditipu kerana mungkin menawarkan harga yang sangat tidak munasabah dengan harga pasaran dan yang keduanya menawarkan tanah-tanah yang akhirnya tidak menjadi milik dan akhirnya kalau kita lapor kepada pihak polis dan sebagainya, ini semua jatuh kepada commercial crime dengan izin. Dan akhirnya orang itu, akhirnya duit tak dapat, mungkin yang melakukan kesalahan itu akan didakwa dan dibawa ke mahkamah. Kalau cukup bukti akan masuk penjara, tetapi kehilangan wang itu memang satu berterusan dan amat menyedihkan. Kawalan kita dah buat dengan menghalang trust deed itu.
Tapi kalau ada laporan-laporan tertentu kita boleh maklum, tapi masyarakat sendiri sebenarnya kena tahu, rakyat sendiri kena faham bahawa ada risiko-risiko ini kalau membeli dengan kadar yang terlalu murah, yang tidak masuk akal dan memecah-mecahkan lot sebagaimana yang disebut lot lidi tadi.